Memang Nabi dah sebut dalam hadis, kamu akan lihat nanti di akhir zaman ikhtilafan kathira, banyaknya perselisihan. Orang tenang saya tak ambil tahu isu-isu macam tu. Kita pening, duk kuat mat muka. Wah, hati ni aku nak pertahan dengan hujah apa liwan abang kau orang ni, orang tak percaya aku kata apa ni tentang ustaz ni. Ma yakun min najwa thalathin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada satu perbualan rahsia 3 orang melainkan dialah yang keempat mereka. Allah Subhanahu, maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita buat. Allah Subhanahu, bila Allah Subhanahu 3 orang duduk bersama-sama berbual, bercakap ataupun apa saja mereka buat, Allah lah yang keempat. Kalau kita duduk seorang-seorang, Allah yang kedua. Maksudnya Allah ada bersama kita. Kalau kita duduk 2 orang, Allah yang ketiga. Kalau kita duduk bertiga, Allah yang keempat. Kita duduk kelima, Allah yang keenam. Maksudnya apa? Kita duduk seorang kah? Duduk beberapa orang kah? Tetap yang mengetahui hal keadaan kita waktu kita duduk bersama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tak lari daripada pengetahuan Allah. Terus berfikir cara ini, kata Imam Haddad, faedahnya bahawa kamu akan berasa malu kepada Allah, bahawa dia melihat kamu di tempat yang dia tegah atau dia mendapati kamu luput pada tempat yang dia suruh. Kata Imam Haddad, berfikir bahawa Allah itu mengetahui tentang diri kamu, Allah melihat kamu, Allah tahu hati kamu, itu akan menyebabkan timbulnya rasa malu. Berfikir, merenungkan Allah itu melihat kita, Allah itu tahu hati kita, Allah tahu gerak diam kita. Itu umpama pokok. Dan buahnya apa? Bila ada pokok ada buahnya. Buahnya adalah sifat malu. Siapa yang selalu memikirkan, merenung Allah, sentiasa mengetahui tentang diri dia, melihat dia, maka akan keluar satu buah dalam hati dia. Akan tumbuh satu buah yang sangat Allah SWT istimewa. Itu buah apa? Buah itu adalah sifat malu. Maksudnya tidak mungkin seseorang itu ada sifat malu dalam hati dia kalau dia belum tafakur tentang Allah itu melihat dia, Allah itu mengetahui hal keadaan dia, Allah mengetahui hati dia. Allah SWT. Malu hanya akan timbul bagi orang yang memikirkan, merenungkan Allah melihat dia, Allah mengetahui tentang dia. Latihlah diri kita, Allah SWT, sentiasa Allah SWT merenung bahawa Allah mengetahui tentang kita. Allah SWT. Kurang-kurangkanlah kita merenung Allah SWT bahawa orang melihat kita, orang mengetahui tentang kita. Kalau aku buat macam ni, orang kata aku buruk pula. Kalau aku buat macam ni, sekejap orang tak puji lah. Kalau aku buat macam ni, sekejap orang kata apa pula. Buang. Cuba tengok didik diri kita, hati kita. Kalau aku buat macam ni, Allah kata apa tak? Kalau aku buat macam ni, apa pandangan Allah pada aku? Aku bisnes ni ada tipu orang ni. Ramai ni orang bisnes tipu orang. Allah SWT. Allah SWT. Bagi dia kalau tak tipu tak untung. Padahal orang yang tipu dalam perniagaan bisnes, Allah SWT, dia tidak akan untung. Mana mungkin penipu untung? Kerana penipu dilanat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala'natullahi 'alal kadhibin. Fala'natullah, 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 fala'natullah. Fala'natullah. Fala'natullahi 'alal kadhibin. Allah SWT. Laknat Allah kat atas orang penipu, pendusta. Allah SWT. Bahkan semakin zaman ini menjadi akhir, itu akhir zaman, semakin ramai penipu, sehingga akan keluar ketua segala penipu, ketua segala orang yang menipu. Siapa? Ad-Dajjal. Dajjal itu disebut Al-Kadzab. Itu gelaran utama Allah SWT. Bagi Dajjal itu Al-Kadzab, pembohong besar Allah SWT. Tapi bila zaman itu sedang menuju kepada zaman Dajjal, dan apa yang berlaku di zaman ni, persediaan untuk menyambut Dajjal, maka banyaklah orang yang bersifat dengan sifat Dajjal, iaitu penipu.
Sehingga kan ahli ilmunya ada penipu. Sehingga kan peniaganya ada penipu. Sehingga kan ayah tipu anak, anak tipu pak, bini tipu suami, suami tipu bini, kawan tipu kawan dia. Allah. Pemimpin tipu rakyat. Pemimpin janji-janji, akhirnya tipu. Makin banyak penipuan setiap hari, penipu, tipu. Allah. Ada makanan yang menipu. Kata buh ini padahal tak buh cukup pun, hanya nak untung. Kontraktor penipu pada, doktor penipu pada, oh ini ubat ni bagus, akhirnya efek lain pula pada kita. Jadi masalah yang lain pula. Makin banyak penipuan, tipu. Kenapa? Zaman sedang bersedia untuk menyambut Dajjal. Allah senang. Dan semakin dekat dengan zaman Dajjal, semakin ramai penipu. Allah senang. Okey ya. Macam tu hakikatnya. Allah senang. Dan siapa yang suka menipu, seronok dengan menipu, dia akan ikut Dajjal. Kerana dia ada sifat Dajjal pada diri dia. Sehari dua ni kita tengok orang suka kaji tentang Dajjal. Yang lebih kita kena kaji adalah diri kita yang ada sifat Dajjal. Kita tipu itu, tipu ini tak sedik dengan Allah Subhanahu Wa Taala sifat Dajjal tu. Allah nak kita ibadat kerana dia, kita ibadat nak yang lain. Kadhib, tipu. Lawan sidik, tipu, kadhib. Ada dua saja. Kalau kita tak sidik, kita kadhib. Orang ibadat bukan nak Allah, orang zikir bukan nak Allah, orang mengaji bukan nak Allah, orang pergi kerja bukan nak Allah, orang berumah tangga, berkahwin bukan nak Allah. Itu kadhib. Kalau nak Allah, nak ridha Allah, itu sidik. Dua saja. Tak sidik, kamu mesti kadhib. Yang lebih kita kena kaji ialah sifat-sifat Dajjal yang ada dalam hati kita, yang ada pada diri kita. Dan itu yang lebih kita kena lawan dan kita kena buang. Nak buang Dajjal tak boleh, itu takdir Allah. Nak buang Dajjal tadi, itu janji-janji Allah yang akan datang. Fitnah pada umat ini, fitnah yang paling terbesar sekali dalam alam ini, itu kedatangan Dajjal. Tetapi kita boleh buang sifat-sifat Dajjal yang dalam hati kita. Dajjal kita tak boleh buang, tapi sifat Dajjal kita boleh buang dalam hati kita. Itu sifat yang tidak benar. Suka jadi orang tidak benar, bukan suka jadi orang benar. Tak benar. Allah senang. Bepilah kita tak untung pun kita berniaga, janji kita tak tipu orang. Tapi orang yang tak tipu orang dan berniaga tak mungkin dia tak untung. Kenapa? Dia benar. Orang yang benar bersama Allah SWT. Orang yang benar dia akan ditolong oleh Allah. Kerana Allah cinta orang yang benar. Dan Allah suruh kita jadi orang benar. Tapi orang tipu, dia pandang dia untung tapi dia tertipu. Dia bukan untung, dia rugi. Allah senang. Mana ada orang penipu untung? Okey ya. Dan mana ada orang yang benar rugi? Tak ada. Tak ada. Allah senang. Dajjal semua dia ada kan? Allah senang. Makanan ada pada dia. Hiburan ada dengan dia. Sukan ada dengan dia. Allah senang. Golongan elit ada bersama dia Dajjal. Allah senang. Orang besar, orang kaya-kaya, orang ternama, tokoh-tokoh ada dengan Dajjal. Tapi Dajjal berjaya tak? Tak berjaya. Kenapa? Dia al-kadzdzab, penipu besar. Mana bukti kata Dajjal akan berjaya? Walaupun dia ada semuanya. Kekayaan ada daripada Dajjal, kekuasaan daripada Dajjal, sihir ada dengan Dajjal, pengikut ada dengan Dajjal, askar, tentera, teknologi ada dengan Dajjal. Apa yang Dajjal tak ada? Semua Dajjal ada. Tapi Dajjal akhirnya dia cayak, dia mati, dia dibunuh oleh Nabi Isa AS. Dia memiliki segala, tapi dia akhirnya tak ada apa-apa. Kenapa? Al-kadzdzab, penipu. Allah senang. Kalau kita ikut Dajjal, kita akan hancur juga. Kita akan binasa, kita tak akan untung pun. Tengok Dajjal apa berlaku pada dia. Siapa yang menipu dalam bisnes, menipu dalam memimpin rakyat, menipu dalam rumah tangga, menipu bersama kawan-kawan, Allah senang. Ingat, tak untung. Tak akan untung. Nampak masuk puluh ribu kita tipu orang, tapi tak untung sebenarnya. Kita nampak untung. Bila kita akan nampak tak untung? Nanti bila roh nak keluar dari jasad, baru tahu waktu tu. Baru tahu waktu tu. Baru tahu. Allah senang. Bila rasa tak untung ni, bila nampak betul tak untung ni, bila dimasukkan dalam kubur, waktu tu baru kita tahu tak untungnya kita berniaga yang banyak duit kita dapat tapi tipu orang. Tak untungnya kita ni ada pangkat, ada kekuasaan, kita di menteri, kita tipu orang, kita tipu rakyat, tak akan untung. Contohlah. Tapi kita jangan nampak menteri, kita pun menipu orang banyak juga.
Sama-sama bertaubat pada Allah SWT. Okey ya. Kita kena jujur dengan isteri kita. Isteri jujur dengan suami. Rakyat jujur dengan pemimpin. Pemimpin jujur dengan rakyat. Tok guru jujur dengan anak murid jujur dengan tok guru. Mak pak jujur dengan anak, anak-anak jujur dengan mak pak. Kawan-kawan sama kawan jujur. Kita akan selamat. Orang yang jujur, orang yang benar tak akan binasa, tak akan hancur, tak akan rugi. Pasti dapat selamat. Okey ya. Ingat, bab-bab jujur ni bukan biasa-biasa. Allah tanya nanti di akhirat. Bahkan Allah sebut dalam Quran, wa lanas'alanna alladhina, apa nama Allah macam mana ayat Quran tu? Bisidqihim tu. Macam mana ayat tu? Allah kata di akhir nanti di mahsyar, kami akan tanya orang-orang yang benar ini dengan kebenaran dia. Betul ke ada benar? Orang yang benar bukan ditanya oleh Allah. Nabi Isa ditanya oleh Allah. Allah kata apa Nabi Isa? Wahai Nabi Isa, dulu di dunia dulu, engkaukah yang suruh orang kata engkau itu anak Tuhan? Engkaukah yang kata? Allah SWT. Allah akan soalkan Nabi Isa. Nabi Isa adakah dia kata dia ajak atau tak ajak? Tapi bersoal, orang yang benar pun dia bersoalkan oleh Allah. Tambah orang menipu. Sehingga Nabi Isa AS kata apa? Ta'lau ma fi nafsi la a'lau ma fi nafsik. Kamu tahu tentang diriku, pada diriku ni engkau tahu ya Allah. Maksudnya kalau aku benar engkau tahu, kalau aku tak benar pun engkau tahu. La a'lau ma fi nafsik, dan aku ni tak tahu tentang diri engkau. Kau tahu tentang aku tak tahu tentang engkau ya Allah. Okey, Allah itu sebab Sayyidina Isa bijak dalam menjawab ayat Quran tu. Tu Allah akan tanya orang yang benar ni tentang benarnya depa tu. Allah akan tanya. Dah benar dah Allah tanya kebenaran. Kita duduk atas benar dah, kita benar, kita bawa benar, kita bisnes pun benar. Kita mengajak orang pun benar, kita mengaji pun benar. Tak ada tipu-tipu, tak ada nak yang lain selain Allah saja. Tu pun Allah tanya tentang kejujuran kita. Jujur betul ya kah? Kamu orang jujur kah? Kamu ini kah? Allah senang. Kamu buat ni memang jujur kah? Tanya juga. Tambah kalau penipu ditanya lagi lah. Nak jawab macam mana? Okey, jadi Allah senang amat. Dajjal tak selamat sebab dia menipu. Siapa menipu takkan selamat. Takkan selamat. Allah senang. Dia keluar mulut, dia keluar kandang lembu, dia masuk kandang buaya. Macam mana? Patah tu ya. Keluar kandang rimau. Keluar kandang lembu, masuk kandang rimau. Keluar kandang rimau, masuk kandang singa. Mana satu betul? Keluar mulut buaya, masuk mulut apa? Rimau, singa. Allah alam macam tu lah dia kurang. Kita pun tak ingat juga patah-patah ni. Tapi penting patah Melayu, kerana kebanyakan patah Melayu tu adalah ilmu hikmah dalam tu. Ada ilmu hikmah yang sangat banyak. Okey ya. Allah senang. Pisang emas di bawah belayar. Betul? Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati. Itu hikmah yang sangat besar. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Kenapa dikatakan pisang emas di bawah belayar? Kerana orang Melayu dulu, di antara saintifik orang Melayu dulu, kalau pergi belayak, mabuk makan pisang emas, tak hilang mabuk. Dia potong balik mabuk. Maksudnya okey. Ada potong orang tu, orang Melayu bijak. Dia punya saintis tu memang ada zaman Melayu dulu. Sebab kita ni adalah Sultan Madun yang sangat besar. Satu negara yang sangat hebat. Kawasan besar yang sangat hebat dulu Melayu ni. Tapi kita dimasuk penjajah, dia hancurkan semua sejarah kita. Dia buat sejarah baru. Allah SWT, dia rasuah orang yang boleh mengkhianati orang Melayu sendiri. Ditulis sejarah balik itu dan ini. Akhirnya rosaklah pemikiran orang Melayu. Akhirnya orang Melayu pandang mereka tak ada apa. Mereka ni pakai cawat duduk dalam hutan, buat kebun getah dan sebagainya. Tidak. Kita orang yang sangat hebat. Okey, orang Melayu, sejarah kita. Jadi kalau kita nak bangkitkan bangsa kita, kena belajar balik sejarah yang sebenar. Kita kena ada akidah yang sebenar. Kita kena ikut Rasulullah SAW, kita akan bangkit. Tapi kalau sejarah kita orang tak tahu nak bangkit macam mana? Bangkit macam mana? Okey, jadi pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Sebab pisang emas ni dia akan tak masak terus semua tu. Kalau tak salah daripada hurai tu lah. Dia akan masak. Maksudnya dan lah belayang tu. Mungkin dia bawa tu hijau kot. Dia naik kan. Ada penawak bagi orang yang mabuk laut. Lepas tu hutang emas boleh dibayar. Maksudnya kalau orang kita hutang dengan orang, hutang duit dengan hutang emas tak kira lah, kita boleh bayar balik lah.
Tapi hutang budi dibawa mati. Hutang budi tak boleh lah nak bayar. Budi orang pada kita tak boleh nak bayar. Okey ya. Allah senang amat. Jadi pepatah Melayu tu penting juga kita ambil peduli, ambil tahu. Tak tahulah buku apa yang terbaik untuk kita kaji pepatah-pepatah Melayu tu, kena carilah. Saya pun tak ada buku tu. Kita dengar, kita ngaji di sekolah dulu kita ingat-ingat balik tu Tapi kalau boleh, kita ada waktu kita tengok sama pepatah-pepatah Melayu tu. Bagus tu. Okey ya. Allah senang amat. Allah senang amat. Telajak perahu boleh diundur. Telajak kata buruk padanya. Dahsyat tu ayat tu. Telajak perahu undur balik. Allah senang. Tapi telajak kata buruk padanya. Mungkin satu kata-kata kita akan jadi fitnah satu Malaysia, satu negara, satu dunia, satu kata-kata. Mungkin dengan satu kata-kata kita penyebab orang terbunuh. Orang kata, "Oi, macam mana pandangan kawan kita tu? Aku tak puas hati dengan dia." Bunuh. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, membunuh seorang manusia Allah senang tanpa jalan yang benar, itu tak dihalalkan syarak. Umpama qatalan nas jami'ah. Umpama dia bunuh semua manusia, seluruh manusia. Harga seorang diri manusia tu harga seluruh manusia. Jangan main-main. Kalau kita bunuh seorang yang tidak halal kita bunuh, umpama kita bunuh semua manusia yang ada, dosa dia macam tu. Jadi jangan main-main. Dan kadang satu perkataan penyebab orang tu masuk neraka. Binasa dia, buruk padanya. Allah senang. Dan kadang-kadang satu perkataan kita bila keluar, berasa di hati orang sakit hati dengan kita nak tarik balik tak boleh. Kalau perahu boleh tarik, boleh undang balik. Motor boleh undang, kereta boleh reverse. Kalau perahu, kalau kata-kata, so jaga kata-kata. Nak cakap berfikir panjang-panjang. Aku nak cakap ni tipu ni, astagfirullah, jangan. Aku nak cakap ni boleh rosak kau, astagfirullah, jangan. Kiak lu baru cakap. Ni cakap lu berfikir, tu yang salah. Dia kata kata-kata dia fikir, salah aku cakap tu. Tak cerdik. Kurang bijak. Allah senang amat. Tapi orang bijak macam mana? Sebelum cakap fikir. Tak boleh cakap betul. Tak boleh cakap je lain lah. Tapi orang yang bodoh macam dia cakap dulu. Dia tak apa, kita hentam dulu. Kita kira lain. Itu orang bodoh. Orang tak bijak tu. Orang bijak dia apa? Kita fikir dulu sebelum jadi apa-apa. Allah senang. Orang yang tak cerdik, dia kata bubuh dulu, nanti kita fikir lain, kita kira lain, kira belakang. Tengok dia menyesal. Silaplah. Jangan ikut syaitan, jangan ikut terlalu mengikuti, terpengaruh dengan nafsu kita yang kotor. Buat saja. Allah senang. Macam orang cerai-cerai tu lah. Pening kepala dengan isteri. Allah senang. Sakit sangat dengan isteri. Cerai yang. Senang saja. Nanti fikir lain, tak kira lain. Orang kata, yang cerai isteri. Nanti kira lain. Lepas cerai baru fikir anak. Dia fikir macam mana itu dan ini. Jangan. Fikir habis-habis. Sebab tu cerai ni, talak ni duduk dekat suami bukan duduk dekat isteri. Kerana orang perempuan emosional dia lebih, orang lelaki akal dia lebih. Orang perempuan kebanyakan mereka akan lepas saja baru dia fikir. Astagfirullah, kata dia. Lajak dah. Orang lelaki sebelum nak buat ni, kebanyakan dia akan fikir dulu. Fikir dulu. Lepas tu Allah suruh lelaki memimpin wanita, bukan wanita memimpin lelaki. Kenapa? Lelaki ada kelebihan, emosional dia lebih rendah. Akal dia lebih banyak. Orang perempuan emosional dia lebih. Kerana mengatasi akal dia. Dan ini kelebihan yang Allah buat pada orang perempuan. Emosional ni apa? Perasaan. Satu, dia boleh mengandung, boleh jaga anak. Dia boleh tanggung kesakitan, tanggung kesusahan. Kita tak boleh menyusu anak tengah-tengah malam, kita tak boleh dah. Orang lelaki lah. Kita orang lelaki ni nak tengok pampers setiap hari, nak dukung anak pergi sana sini, kita tak boleh. Tak boleh kita ni, bebai tu kan. Tapi orang perempuan emosional dia kasih sayang, belas kasihan pada anak tu tinggi, akhirnya boleh jaga anak. Orang lelaki akal lebih, sebab tu dia buat trik lebih. Isteri dia kata, abang bangun ni anak susu ni. Dia kata, dia tak mau, akal lebih. Di sini bini kesian dekat anak. Laki akal lebih, dia kata apa? Abang bukan tak mau bangun, tapi abang ni kerja esok, tak apa sayang pergi dulu, esok abang belanja lah, sayang nak apa abang belanja. Esok tak belanja juga. Dia kata tak apalah, semalam tu nantilah kita kira lain. Nak lepas diri. Orang lelaki pandai lepas diri. Satu tolak tidak ada pada talak ni, tak ada pada orang perempuan, ada pada orang lelaki. Kenapa? Kalau orang perempuan boleh talak, tak mungkin 1000 kali kita nak talak. Mungkin 1000 kali. Dia gerang kat suami dia, aku cerai hang. Lagi rujuk balik. Esok, gerang, aku cerai hang. 2 kali dah. Aku cerai hang. Mungkin satu hari dia cerai 100 kali suami dia. Orang perempuan. Allah senang. Minta maaf orang perempuan. Itu bukan dia panggil kekurangan, tu kelebihan dia lah, emosional dia lebih. Tapi sebab itu Allah tak bagi yang tak sesuai dengan dia.
Orang lelaki Allah bagi sesuai dengan dia. Sebab tu Allah tak bagi orang lelaki ni mengandung, jaga anak kenapa? Menyusu anak kenapa? Lelaki dia tak ada emosional lebih, dia tak ada perasaan belas kasihan pada anak, apa semua macam tu. Belai tak ada. Allah senang. Sebab tu masing-masing ada kelebihan dia. Masing ada kelebihan dia. Jangan orang perempuan tanya pula kenapa saya mengandung, kenapa saya kena jaga anak. Itulah kelebihan, itulah kemuliaan orang perempuan. Allah senang. Itulah keuntungan orang perempuan. Allah pilih dia tu. Allah pilih dia. Besar tu. Okey ya. Orang lelaki dia ada kelebihan dia macam tu. Aturan Allah sangat terbaik. Allah tahu manusia ni dia cipta, dia tahu. Okey, jadi Allah SWT Muhammad, sebelum nak cakap fikir dulu, bukan cakap dulu baru fikir. Dengan Allah SWT renung dulu. Hati-hati. Ya, tambah-tambah kita nak tulis dalam grup WhatsApp kita, dalam Facebook kita, fikir habis-habis. Allah SWT fikir habis-habis. Macam sehari dua ni lah isu ustaz contoh, kita tengok isu NGO lah apa, tinggalkan lah, tak ambil tahu lah, apa nak ambil tahu sangat. Allah senang. Dua-dua kita tinggal, dua-dua pihak kita tak ambil tahu kan, sebab kita tak suka dua-dua pihak, kita husnuzan dan kita pandang mereka ni adalah orang yang berselisih, mereka settle sendiri. Kalau isu akidah, isu agama, itu baru kita join, baru kita komen. Ni adalah isu dua orang berselisih, orang tokoh-tokoh, orang popular, kadang-kadang hanya media nak ambil kesempatan saja. Kadang orang tertentu nak ambil kesempatan untuk naikkan nama dia, diri dia, nak jual bisnes dia, nak jual produk dia, itu saja. Yang kita terpengaruh. Sebab tu kita pening nak isu kalau kita ikut. Mula kita nampak dia ni betul lah. Nampak macam dia ni tak betul pula. Dia ni betul kot. Saat dia ni tarik kenyataan, saat dia ni pertahankan kenyataan, saat dia ni nak saman, saat ni tak mau saman, saat dia ni ada bukti baru pula, saat dia ni tarik bukti dia, kita mana yang betul. Saat dia ni macam nak mengaku pula dia salah, saat ni macam tak mengaku, tak usah ikut isu, buang semua jauh. Buang daripada handphone kita, buang daripada fikiran kita, buang. Apa tak penting pun. Allah senang amat. So semua bukan nak komen apanya. Tinggalkan saja dua-dua orang. Tinggalkan saja. NGO sama NGO lah yang settle semua. Ustaz-ustaz yang berselisih lah mereka settle sama mereka. Kita jangan jadi hakim. Cukup mata melihat, mulut jangan jadi hakim, kata Pak Sumit. Ni mata melihat, mulut jadi hakim, macam dia hukum lah. Tak usah lah, pilih lah, selisih lah, ikut lah. Memang Nabi dah sebut dalam hadis, kamu akan lihat nanti di akhir zaman ikhtilafan kathira, banyaknya perselisihan. Tengok cukup. Memang pun Nabi dah sebut, aku samakan diriku tak masuk campur dalam fitnah. Fitnah tu saya sebut dah, umpama api yang setinggi gunung, kita tak mampu padamkan dia. Dan jangan libatkan diri dalam fitnah. Kalau kita pergi kat api tu, kita akan terbakar. Ataupun kalau kita tak terlibat pun, kita nak ambil tahu saja, kita nak komen sikit-sikit saja. Umpama kita mendekati api, panas, kesan juga pada diri kita, mesti rosak juga hati kita, mesti hati akan problem juga. Sebab dia geram kat pihak ni, orang seorang lagi geram kat pihak ni, buang. Jauh-jauh dalam hidup kita. Banyak lagi benda-benda yang boleh kita tumpukan perhatian kita. Keluarga kita macam mana, diri kita macam mana, ngaji kita macam mana, taat kita macam mana, ilmu agama kita macam mana, fardu ainnya macam mana. Buanglah. Isu-isu kalau tokoh-tokoh ahli politik contoh, ahli politik ke, artis ke, orang ternama dalam Malaysia ni contoh, ada isu tentang dia pergaduhan dengan siapa-siapa, buang dua-dua tu. Dua-dua tu kita buang. Bukan buang kita benci tak. Tak mahu ambil tahu maksudnya. Dan husnuzan, dua-dua tu betul ikut insya-Allah. Kalau depa salah, Allah ampun depa. Kalau depa salah, moga ada orang menasihati mereka. Kalau kita nak nasihat, jumpa terus. Tak perlu hentam dalam Facebook kita. Selesai kan? Selesai. Dan media pun tak boleh nak buat duit. Kerana apa? Orang tak ambil tahu, tak ambil pot isu. Hari ni media cuba, Allah senang, besar-besarkan lagi isu. Tetapi kita tak boleh padam, kita tak boleh semua orang nak ikut kita macam ni. Kerana apa? Ni zaman fitnah, memang orang akan terjatuh dalam fitnah. Rasulullah dah bagi tahu tentang zaman macam ni, Nabi suruh kita tinggalkan. Da'anka amral ammah tu, ada hadis tu. Tinggalkan urusan orang awam. Daripada perbahaskan tentang dua tokoh yang bergaduh, dua orang yang bergaduh, dua orang Muslim, dua orang umat Nabi SAW, hal lebih pada peribadi saja, tinggalkan saja. Allah SWT. Kita pandang mereka baik, Allah nilai. Kalau mereka buruk, mudah-mudahan Allah boleh ampun. Selesai. Dua-dua masuk syurga. Dua-dua masuk syurga, sudah selesai. Selagi mana orang tu beriman, pegang kalimah syahadah, dia solat hadap kiblat, cukup husnuzan dengan dia. Cukup. Dia orang Islam, orang beriman, sudah. Allah SWT. Tapi kalau orang kafir, hina agama kita, menghina masjid-masjid kita, menghina syiar-syiar Allah, menghina Rasul kita, baru kita bersatu. Baru kita pakai ulas, baru kita pakai pertahankan dengan dalil-dalil yang sahih.
dengan hujah dan dia panggil apa, dengan fakta yang sebenar. Kita akan buang, jangan peningkan diri kita. Lama-lama kita akan nampak lagi pening isu tu, akan tarik kita. Itulah fitnah akhir zaman. Allah senang. Jauhi fitnah, bukan ulah fitnah, bukan masuk dalam fitnah. Jauhi. Macam kita jauhi Dajjal macam tu. Jauhi Dajjal. Allah senang. Kebanyakan isu-isu dimainkan oleh syaitan. Macam mana kita nak tinggalkan syaitan? Tinggalkan syaitan. Isu banyak dimainkan oleh syaitan untuk ghalikkan kita benda yang Allah wajibkan atas kita. Untuk ghalikkan kita benda yang lebih penting, lebih besar lagi. Untuk bina ruh kita, bina iman kita, bina keluarga kita. Itu dia jadilah kurang peduli dah. Dia ghalikkan kita dengan isu. Isu orang bukan isu diri kita. Bukan isu akhirat kita, isu orang. Dia dengan Allah lah. Allah sesama mereka lah. Bila kita ulas isu, kita masuk dalam isu dimainkan oleh sebab syaitan, maka kita telah dipermain-mainkan oleh syaitan. Kita bersama dengan syaitan. Macam mana nak tinggalkan syaitan? Nak tak dipermainkan oleh syaitan? Tinggalkan isu, tinggalkan syaitan. Selesai. Orang tenang, saya tak ambil tahu isu-isu macam tu. Kita pening, duk kuat mat muka. Wah, hati ni aku nak pertahankan hujah apa lagi nak abang ke orang ni. Orang tak percaya aku kata apa ni tentang ustaz ni. Buang. Tak tepi. Husnuzan cukup. Allah senang amat. Okey ya. Takut-takut kita nak pertahankan lebih, tengok tak betul yang kita pertahankan, malu saja. Sudah, perselisihan terlampau banyak kata Nabi SAW. Tinggalkan fa'alaika bi khawaisah nafsika. Tinggalkan semua urusan orang awam yang bahas tentang isu ni. Jaga diri kau, jaga keluarga kau, jaga pengikut kau, jaga orang kau, jaga pekerja kau, jaga syarikat kau, jaga madrasah kau. Sudah tinggalkan. Kau nak ulas juga, nak ambil tahu, nak baca lebih-lebih, nak kaji dan dalam, kita akan makin nampak celaru, makin nampak hanyut, kita makin nampak macam tak jelas. Sehingga kita tahu, aku makin tak faham lah isu ni. Ambil tahu apa dah tak faham. Ada orang aku makin tak faham lah, kenapa macam ni ya? Kamu tu tak faham, sebab tu kamu tak faham isu. Kamu tu tak faham, kata isu ni kena tinggalkan, bukan kena masuk. Dia kata aku tak faham lah isu ni. Inilah fitnah akhir zaman. Kerana apa? Tak jelas. Bukan fitnah, bukan cerita kamu tu dah masuk, kamu tu sendiri fitnah akhir zaman. Jangan kamu kata pihak yang buat isu tu fitnah, kamu pun fitnah akhir zaman juga. Kamu pun hanya dalam fitnah, tak sedang lah. Itu inilah fitnah akhir zaman. Makin aku baca tentang seorang, makin aku tak faham apa yang dia nak buat. Orang seseorang siapakah dia? Menjadi tanda tanya kepada aku. Kenapalah kamu tak bijak macam tu? Tinggalkan saja. Allah takkan tanya nanti di akhirat, kenapa kamu tak ambil tahu isu tu? Tak ada. Tapi diri kamu, keluarga kamu macam mana? Soalkan oleh Allah SWT. Ahli politik contoh, sama mereka bergaduh. Dia ni kata dia tak betul, ni kata dia tak betul. Yang ni kata dia ada surat untuk buktikan dia ni rasuah. Dia ada surat pula untuk buktikan dia seleweng. Tinggalkan dua-dua. Angkat tangan, ya Allah hidayah, ya Allah hidayah, ya Allah ampunkan, ya Allah kalau mereka salah. Sudah. Selesai. Buang terus dalam hidup kita. Isu tu dimainkan oleh syaitan. Kalau kita masuk, kita akan ghalikkan syaitan. Akhirnya syaitan akan bisik kepada kita. Dia kata apa? Tengok, semua orang tak betul, kamu yang betul. Akhirnya kita apa? Dalam isu ni semua orang salah. Yang betul adalah kajian saya, yang betul adalah saya. Nak cari macam mana orang macam saya ni yang pandai dalam kaji, pandai dalam membaca, dan saya ni selamat. Nampak? Kalau kita tinggalkan, kita hanya peduli diri kita dan juga selamat diri kita, dan tak menghukum orang salah semua, kita betul tak? Kita cukup hidayah, minta hidayah, dan juga kita pandang husnuzan sudah. Artis bergaduh sama dia, tinggalkan. Pemain bola sepak bersih sama, tinggalkan. Tinggal. Banyakkan tinggal daripada ambil. Tinggal. Itu selamat akhir zaman. Siapa tak pegang yang Rasulullah pesan ni, minta maaf sebut, Allah SWT, dia akan makin celaru, makin stres dalam hidup dia. Dan dia tak akan jemput jalan keluar. Kenapa? Dia umpama masuk dalam lubang bewak, tak ada pintu keluar. Nak masuk lubang bewak, ikutlah isu. Masuk lubang bewak, duduk dalam lubang bewak, busuk dalam bewak tu. Kelam lubang bewak tu, tak ada pintu keluar lubang bewak tu. Allah SWT, jangan. Okey ya. Dan siapa yang tak ikut banyak isu yang dia tak ikut, dia selamat. Dia tenang, dia bahagia, dia akan dapat tunaikan kewajipan pada Allah, pada sama muslimin. Dia akan dapat banyak buat benda yang bermanfaat. Okey ya. Allah SWT. Husnuzan sudahlah, tinggalkan saja. Okey ya. Sikit lagi, berfikir cara ini faedahnya bahawa kamu akan merasa malu pada Allah. Kata Imam Haddad, kalau kamu selalu fikir, renung bahawa Allah tahu diri kamu, Allah tahu hati kamu, Allah tahu gerak kamu, Allah tahu diam kamu, Allah tahu kamu apa yang kamu buat, apa yang kamu niat, timbul rasa malu pada Allah SWT.
Allah SWT. Bahawa dia melihat kamu berada di tempat yang dia tegah kamu. Malu bila Allah sedang renung-renung, aku pernah duduk tempat yang Allah tak suka, yang Allah murka ni. Malunya. Dia beri rezeki pada aku, bagi makan minum pada aku, tapi aku selalu pergi tempat yang dia tegah. Dan kita rasa malu bila duduk tempat yang Allah tegah. Allah SWT. Dan atau dia mendapati kamu luput dari tempat yang dia suruh. Allah SWT. Atau dia mendapati kamu luput dari tempat yang dia suruh kamu. Bila kita selalu renung, Allah tahu tentang hal keadaan kita, kita akan rasa malu kalau kita duduk tempat yang Allah murkai, yang Allah tak suka, tempat-tempat yang melalaikan, tempat maksiat. Dan kita akan rasa pula, Allah SWT, malu bila kita ni terlepas duduk di tempat yang Allah suruh kita duduk. Allah SWT. Majlis ilmu kita tak pergi, kita rasa malu. Majlis zikir kita tak pergi, kita rasa malu. Allah SWT. Tempat-tempat ibadat kita tak pergi, kita rasa malu. Masjidnya kita rasa malu. Allah SWT. Allah SWT. Solat kita tak laksanakan, kita rasa malu. Kerana time Allah perintah kita buat, perintah dia kita tak buat pun. Allah SWT. Dan kita rasa malu kerana apa? Kita tahu, Allah tahu kita tak buat. Allah SWT. Okay. Orang ni, kalau betul orang ni dia amal macam ni, dia bukan malu nak pergi ngaji, dia malu tak pergi ngaji. Malu tak pergi ngaji. Sebab apa? Tempat tu Allah suruh aku pergi, aku tak pergi. Aku langgar perintah dia. Aku hidup dalam dosa, tak pergi ngaji. Tak lepas fardu ain aku, fasik aku. Astagfirullah. Mati aku dalam fasik kalau aku tak pergi ngaji. Tak mengaji fardu ain ni, mati fasik. Mati su'ul khatimah, jangan main-main. Tak lepas fardu ain. Fiqhnya tak lepas, tauhidnya tak lepas, tasawufnya tak lepas. Mati su'ul khatimah. Fasik dah. Kenapa? Dia menanggung dosa-dosa besar. Allah SWT. Walaupun sijil PhD, walaupun dia mengaji sampai Oxford, dia itu fasik dan menanggung dosa besar. Kenapa? Ngaji macam cari ilmu tapi fardu ain tak ngaji. Mati su'ul khatimah, na'udzubillah min dhalik. Okey ya? Mati dalam dosa pada Allah SWT. Okey, Allah SWT. Allah SWT. Tu yang jadilah ni kita tengok. Pak dia mati, anak tu doktor, PhD, ilmu punya banyak, gaji punya tinggi, syarikat punya besar. Pak dia mati, dia seorang urus, dia duduk luar masjid, duduk dalam kereta tu dia pergi lah, follow lah kubang. Macam tu je. Dia tak naik semayang kat ayah dah, dia tak naik semayang kat tok dah, dia tak naik semayang kat pak menakan dia, tak semayang. Kenapa? Tak tahu nak semayang macam mana. Wuduk pun tak tahu ambil, tiru-tiru orang saja. Orang ni fasik, menanggung dosa besar, mati dia su'ul khatimah kalau tak taubat dan tak ngaji. Bukan main-main, na'udzubillah min dzalik. PhD dia tak dapat selamatkan dia. Universiti yang dia masuk seorang tak dapat selamatkan dia. Pensyarah dia tak dapat selamatkan, rektor dia tak dapat selamatkan dia, tak dapat. Kenapa? Dia tak lepas fardu ain dengan Allah SWT. Kecuali Allah ampunkan, kecuali Allah beri hidayah, kecuali Allah lepaskan dia, selamatlah. Ataupun dia dapat syafaat Rasulullah SAW. Okey ya. Tapi jangan doa harap syafaat saja. Kita kena bangun loh, taat tunaikan perintah Allah. Okey ya. Yang kedua barulah kita harapkan syafaat. Kalau tak lepas juga harap syafaat lah. Macam tu. Okay, jadi Allah SWT Muhammad, jangan main-main ya. Ada orang dia macam tu. Sampai ayah meninggal pun tak peduli ya. Ayah. Kita kalau boleh ayah kita meninggal, kita lah jadi imam. Tapi sebelum tu biarlah fardu ain kita lepas. Tapi kalau kita fardu ain pun tak lepas, wuduk pun tak nak erti ambil, jangan kita imam. Kalau kita anak, suruh tak imam lah. Tak sah lagi macam mana? Lagi masalah. Oh, aku sebab anak aku afdal, wuduk tak erti, hadas pun tak erti lagi. Tapi dia tanya afdal, aku jadi anak ni jadi imam. Jangan. Afdal lah apanya kamu fardu ain tak lepas? Tak afdal lah. Buat lagi tak sah lagi. Macam mana duduk belakang untuk imam, semayang saja, duduk semayang juga buat zakat mampu, wuduk apa semua, zakat tahu. Lepas tu semayang duduk belakang untuk imam. Bila imam doa lagi tak amin, 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 Allah kabulkan juga doa anak pada ayah dia. Macam tu saja. Dia seorang dengar gerah jadi imam. Jadi ini tak sah. Allah SWT. Kecuali kita dah mengaji, wuduk kita boleh dah, asas-asas basic cukup tahu. Bacaan pun okey dah betul. Jadi imam pada mak kita, jadi imam pada ayah kita, jadi imam pada tok kita, jadi imam pada keluarga kita bila meninggal dunia. Itu yang terbaik. Khidmat pada mak kita sampai ke akhir hayat. Sampai dia meninggal dunia kita khidmat lagi, itu yang terbaik. Waktu mana mak kita nak turun dalam kubur, kita turun dalam kubur tu bukan pengkorek kubur tu, bukan penggali kubur tu, kita yang duduk bawah. Sahabat kat penggali kubur tu, pak cik boleh tak naik atas, saya nak turun di bawah.
Saya nak sambut mak saya sampai ke bawah, saya nak khidmat dia sampai liang lahat dia. Nak khidmat dia. Kita yang buka muka dia, kita yang alih dia, kita yang elokkan kedudukan dia hadap kiblat elok-elok, kita semua. Jangan ada seorang urus. Khidmat pada mak ayah ni sampai dia mati. Sampai dia masuk liang lahat, macam tu khidmat pada mak ayah. Ni dia biar orang tak faham urus. Aku bayang dah satu masjid buat. Jangan. Allah SWT. Kalau boleh van jenazah tu kita yang bawa. Bukan dia tu bawa, kena lesen lah, kena tahu bawa van lah. Selerak lagi, dia pun mati juga lagi. Kalau boleh abang kat siap dekat pengurusan jenazah tu kata, pakcik mai saya bawa van jenazah ni, saya nak khidmat pada mak, bawa mak saya. Dulu saya bawa dia nak kereta, dia meninggal saya nak bawa juga van ni, van jenazah. Dan saya pernah bawa van dah, insya-Allah boleh. Dan mestilah kita dapat izin jugalah tuan van tu lah, masjid tu lah. Tak dapat izin dia bertengkang, tak boleh lah. Dia tak izin tak apalah, aku duduk belakang, aku baca banyak-banyak apa-apa yang boleh kat mak aku, teman dia, naik van jenazah dia. Macam ni baru anak soleh. Bukan orang urus, kita urus. Mandi jenazah mak kita, ayah kita. Kafan kan kita. Yang kita bayang tu depa buat apa? Tunjuk kan. Ni buat macam ni. Ni buat macam ni. Ni boh ni. Ni boh ni. Kita. Semua kita. Ada Syekh Zainal Asri kita cerita, dia pernah tengok seorang anak ni, dia ustaz lah. Bila mak dia meninggal, dia tak mau pakai tu. Orang mandi jenazah kan atas tu. Dia tak mau, dia pakai paha dia. Jenazah, depa anak-anak letak mak depa tu atas depa. Mandi tu. Pakat-pakat letak atas depa, tak paha depa. Mandi. Tu baru betul-betul. Allah SWT. Kita buat begitu mungkin payah kan, difitnah pula. Tapi tu ada sampai tahap tu. Kita tak usah letak atas palung lah. Kami anak-anak letak mak kami atas paha kami semua. Letak atas paha kami. Mandi, gosok mak depa. Jurui, mandi jenazah mak depa. Tu paha depa nak khidmat pada mak depa sampai akhir hayat macam tu. Allah SWT. Tak gunalah kalau kita mengaji besar-besar tinggi-tinggi tapi kita tidak lepas berdoain. Alhamdulillah. Kita hidup dalam kemurkaan Allah. Apa untungnya? Hidup dalam keadaan menanggung dosa. Tiap-tiap hari musibah sampai dalam rumah kita, dalam diri kita, dalam masyarakat syarikat kita. Kadang orang yang pangkat tinggi besar, dia punya nama dia tinggi, sijil dia selalu pening kadang-kadang. Awaklah banyak masalah dalam bisnes aku, banyak masalah dalam kerja aku. Dah kamu tu tak kena fardu ain. Kamu masih berdosa dengan Allah sebab tu musibah. Sebab dosa menarik musibah. Macam tu. Okay. Dan musibah besar, mak dia meninggal, pak dia meninggal, dia tak urus, tak peduli. So orang buat okay, Allah senang. Sedangkan Nabi SAW, bila anak Nabi meninggal, Nabi yang urus semuanya. Bila sahabat meninggal, Nabi yang meninggal, isteri Nabi meninggal yang Nabi sangat sayang lah, Nabi yang urus. Bahkan Nabi turun sampai ke liang lahat buat turun. Itu Nabi SAW. Akhlak. Okay, khidmat. Okay, ya. Allah senang. Jadi kita kena duduk di tempat-tempat yang Allah suruh. Khususnya tempat-tempat mengaji. Sekali lagi ketahuilah bahawa sehingga kamu fikir pada kecuaian kamu pada ibadat pada Tuhan kamu. Di antara yang kamu kena fikir setiap hari adalah kecuaian kamu pada ibadat pada Tuhan. Maksudnya apa? Kita kena fikir kita ni banyak dah tinggal perintah Allah, kewajipan. Apa yang Allah suruh banyak kita cuai, tinggal. Kadang-kadang kita buat tapi lambat pula. Kadang kita buat awal dah tapi tak hadir hati pula, cuai banyak. Agak semayang kita nanti di akhirat elok lah kalau dibuka kan. Confirm tak semayang-semayang kita yang kita teringat duit, teringat bil, teringat orang, teringat COVID, teringat vaksin, agak semayang yang macam ni, agak selamat kita nanti di akhirat tak? Tak tahu Allah Allah. Allah senang. Lepas tu kena fikir macam tu, kena renung. Aku ni semayang sampai duk fikir nak ambil vaksin ke tak? Nak ambil vaksin ke tak? Astaghfirullah. Allah senang. Okey ya. Jadi Allah Muhammad, kita Allah Muhammad kena renung, fikir selalu kata Imam Haddad tentang kecuaian kita, kekurangan kita dalam beribadah, menunaikan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat tak bersungguh maksud dia. Kena renung kita ni buat tak betul-betul. Kena renung kita selalu buat lambat. Kena renung banyak ketaatan yang kita tinggal, kena renung. Astagfirullah, renung astagfirullah. Okey ya. Allah senang. Cuba kita renung balik semayang kita daripada angkat takbir sampai bagi salam berapa kali ingat Allah. Berapa kali. Sedangkan semayang ni Allah tuntut kita untuk ingat dia. Daripada angkat takbir sampai salam kena ingat dia. Itu adab dengan dia. Adab qalb.
adab hati ni. Allah senang. Tapi kita sikit pun tak ingat dia kadang-kadang. Kadang-kadang sembahyang tu sendiri pun kita tak ingat. Baca kita Fatihah macam tu. Rakaat berapa dah? Allah senang macam tu. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita ni rokok pun macam Fatihah sampai macam tu. Rokok macam Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aku ni rokok ni sampai macam tu khalid. Allah senang. Cuainya kita dalam ibadah pada Allah SWT kena fikir, renung, astagfirullah, astagfirullah, kena istighfar banyak, tak ampun banyak pada Allah SWT. Dan pada keadaan kamu mendedahkan diri kepada murkanya. Dulu mengaji dengan Habib Kazim kata apa? Kita ni cuba fikir tengok cuainya kita, kekurangan kita dalam menunaikan hak-hak sama kita. Suami tunai semua tak hak isteri dia? Isteri tunai semua tak hak suami dia? Anak-anak tunai semua dak hak mak dia. Mak pak tunai semua dak hak anak-anak. Cuba fikir sama kita, hak sama kita. Tunai semua dak? Sempurna dak kita buat? Terbaik dak kita buat? Kita renung tak terbaik mana? Tak tunai mana pun. Hak sama kita pun kita tak tunai betul-betul, tambah-tambah hak Allah. Macam mana? Kalau hak Allah. Hak Allah lebih-lebih lagi. Maksudnya banyak kecuaian kita. Tapi macam mana kita rasa soleh? Ada orang, kau ni orang soleh ni sebenarnya waktu. Tak soleh lah kita, cuai banyak. Tak baik lah kita cuai banyak. Kita ni hamba penuh kekurangan, kecuaian. Dan kita minta Allah sempurnakan kecuaian kita tu. Kita tak sempurna, minta Allah sempurnakan. Allah kita dengan doa, Allah atmim alaina kama min salat al-silam lakum. Macam ayat tu. Salat al-silam aku yang Quran siya taqsyadullah. Wa tammin taqsirana ya Allah. Tammin taqsirana ya Allah. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا صيامنا قيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا ya Allah. Ya Allah sempurnakan segala taksir kecuaian kita melaksanakan perintah Allah SWT. Dan pada keadaan kamu mendedahkan diri kepada murkanya, kamu kena fikir banyak kali kamu dedahkan diri pada murka Allah, banyak bermaksiat. Dengan kamu mendatangkan apa yang dia tegah kamu darinya, banyak kamu buat apa yang Allah tegah. Kena fikir, kena renung diri kita. Kita fikir kita ni nak hidup lama mana dah. Akhirat nanti kalau dibuka balik kita buat maksiat tu macam mana? Selamat ke tak selamat kita? Malu pada Allah SWT, takut pada Allah SWT. InsyaAllah kita akan sambung esok perenggan seterusnya insyaAllah. Tafakkur ni di antara fasal yang sangat panjang. Imam Haddad tulis banyak lagi, ada berapa lain? 1, 2, 3, lebih kurang 3 lain lagi. 2,5 3 lain. Jangan. Sallallahu alaihi wasallam.